Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dhakaraka dhakirun wa kullama ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-mubin waj'alna min 'ibadikal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma aftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair, amma ba'. Jadi assalamualaikum sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton siri pengajian kitab Bidayatul Hidayah di bawah program Liqa University. Jadi alhamdulillah, sebelum kita memulakan pengajian dan perbincangan berkenaan isi kandungan sebuah kitab yang sangat berkat ini dan sangat asas di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tasawuf, iaitu kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, antara kitab yang dianggap sebagai batu yang pertama atau anak tangga pertama bagi sesiapa yang ingin mempelajari ilmu tasawuf. Dalam buku ini, dalam kitab ini kita akan tengok nanti adab-adab khususnya dalam menjaga waktu, adab-adab dalam ibadat, adab-adab dengan Allah, dengan para makhluk dalam ibadat dan dalam menjauhi maksiat dan seterusnya, insya-Allah. Tapi sebelum tu marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan juga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi dengan niat pertama sekali untuk dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya imam kita Al-Imam Hujjatul Islam Al-Mujaddid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, dan kepada ulama Melayu kita, ibu bapa kita, anak isteri dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dan kedua, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, jalan agama yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar. Dan yang ketiga, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada segala fitnah, sama ada yang zahir dan batin, khususnya fitnah yang paling besar iaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan semoga Allah SWT memelihara kita daripada segala fitnah dalam agama, insya-Allah. Maka dengan niat tersebut kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Jadi memang di sisi para ulama kita dianjurkan untuk memulakan sebarang majlis ilmu dengan membaca sebahagian daripada kitabullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mahukan pada dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia ilmu, kefahaman dan kebijaksanaan di dalam agama. Ya, maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala apabila mempertemukan kita dalam majlis ilmu seperti ini dengan sebuah kitab yang mu'tabar, lagi diraikan sepanjang zaman, moga-moga ia adalah salah satu sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat tafaqquh dan kita mendapat kefahaman yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan para ulama. Baik. Jadi kita masuk pada kalau sebelum ini Dr. Ashraf telah membincangkan sehingga adab masuk ke tandas dan melakukan istinja, qada hajat dan sebagainya. Maka kemudian kita dah sampai pada kali ini berkenaan dengan adabul wudu. Jadi taharah itu terbahagi kepada dua. Satu kita panggil izalatun najasah. Satu yang kita panggil membersihkan diri daripada, menyucikan diri daripada najis. Yang kedua kita panggil raf'ul hadath, mengangkat hadath. Sucikan diri daripada najis, itu telah dibincangkan oleh Dr. Ashraf, di mana menyucikan diri daripada najis ini adalah asas di dalam beribadat. Kemudian apabila kita nak masuk dalam ibadat, maka kita perlu mengangkat hijab, perlu mengangkat hadath. Sebab tu kalau kita tengok ulama mengatakan bahawa orang yang berada dalam hadath, sama ada hadas yang kecil, hadas asghar, iaitu tidak berwuduk, ataupun hadas akbar, iaitu seperti junub, maka dia berada dalam hijab. Sebab itulah para wali Allah, mereka kalau boleh sentiasa nak menjaga wuduk mereka, supaya apa? Supaya mereka sentiasa berada dalam keadaan tidak berhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata ianya tak wajib, melainkan ketika nak mengerjakan solat, tetapi apabila seseorang itu nak mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara sunat bagi orang lain secara umumnya, bagi dia adalah seumpama wajib. Dia perlu ambil berat tentangnya. Jadi kita masuk kepada bab adabul wudu, adab berwudu. Jadi perkataan adab ni dia lagi luas daripada kita kata rukun-rukun wudu ataupun daripada syarat-syarat wudu. Adab ni dia lebih luas kerana dia merangkumi kesempurnaan sesuatu amalan. Contohnya lah kita kata lipat baju. Kita dah ambil baju dekat Sidayan, ya. Kemudian kita letak dalam bakul, dah boleh pakai dah, tak ada masalah, ya. Boleh ambil pakai. Tapi kalau kita nak pakai dengan adab, kita ambil, mungkin ada setengah baju kita kena lipat, ada setengah baju kita sangkut hanger, mungkin ada setengah baju kita kena gosok lagi, ada setengah baju kita kena sembur minyak wangi lagi. Jadi kalau orang kata, apa dalil nak lipat baju? Mana ada dalil kata semua orang kena lipat baju? Apa salahnya baju duduk dalam bakul je? Ya, baju bersih duduk dalam bakul, pakai, boleh buat semayang, tak ada masalah. Berkedut-kedut ke, tak ada masalah. Tapi bila kita menyusun melipat baju, menyusun baju, setrika baju, kita menyembur minyak wangi, itu adab. Jadi sebab tu bila kita tengok Imam Ghazali menggunakan istilah adab, iaitu lebih luas daripada istilah rukun dan syarat.
ia merangkumi bukan perkara-perkara yang berkaitan kesahihan wuduk sahaja, tapi ia berkaitan dengan kesempurnaan wuduk itu. Ya, baik. Bab, boleh baca adabil wuduk boleh, adabul wuduk pun boleh. Bab adabil wuduk. Maka kata imam, qala imamuna, al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, fa idza faraghta minal istinja'i fala tatrukis siwak. Apabila kamu telah selesai melakukan istinja, iaitu telah membersihkan diri kamu daripada kesan-kesan najis, daripada melakukan qada hajat, maka fala tatrukis siwak, maka janganlah kamu meninggalkan siwak. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan tentang keperluan bersiwak. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli solah ataupun inda kulli solah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalaulah aku tak menyusahkan umatku, pasti aku akan menyuruh umatku itu bersiwak pada setiap kali solat. Pada setiap kali solat ataupun di sisi setiap solat. Bahkan sebahagian ulama kata, kalau kita tengok berjumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan siwak, kalau tak silap saya ulama kata lebih daripada 20 kali sehari. Lebih daripada 20 kali sehari. Banyak bangun tidur, nak bersolat dan sebagainya. Ya. Ketika berubah bau mulut dan sebagainya. Jadi jangan tinggalkan siwak. Jadi adab nak beribadat ni, kita kena bersihkan mulut kita. Kalau kita baca dalam sebahagian kitab-kitab disebut apabila seseorang Muslim atau mukmin itu beribadat, membaca Al-Quran dalam solat, maka akan ada malaikat yang mengangkat bacaan-bacaan tersebut daripada mulutnya itu. Tapi kalau mulutnya itu berbau busuk, maka ianya akan menyakiti malaikat tersebut. Maka jangan tinggal bersiwak. Ya? Kecuali di sisi mazhab Syafi'i, siwak itu disunatkan pada setiap keadaan illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari, iaitu ketika masuknya waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Kerana apa? Kerana setelah separuh hari kita berpuasa, maka mulut kita ni akan ada mengeluarkan bau. Maka bau itu ulama kata kesan ibadat, atharul ibadah. Atharul ibadah ni tidak disunatkan untuk dihilangkan. Kecuali lah kalau bau tersebut bukan kerana semata-mata berpuasa, tapi kerana penyakit, maka pada waktu itu disunatkan juga untuk bersiwak, menghilangkan bau busuk yang disebabkan penyakit. Ya, tapi kalau hukum asalnya dalam mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali tak ada masalah, lepas zuhur pun boleh disunatkan bersiwak. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, bersiwak sunat kecuali selepas zuhur bagi orang yang berpuasa. Maka jangan tinggalkan siwak, ambil berat tentang hal siwak. Banyak ada ulama kata dia mencerahkan mata, dia akan memudahkan kita mengucap akhir kalam kita la ilaha illallah dan banyak lagi. Maka kata Imam Ghazali, fa innahu matahharatun lil fami. Siwak itu adalah penyuci, pembersih bagi mulut. Kita panggil kebersihan oral. Kebersihan oral ni sangat penting dijaga dalam Islam. Rasulullah SAW disebut adalah satu contoh orang yang menjaga kebersihan diri, zahir dan batin. Antara yang diambil berat adalah kebersihan mulut. Banyak kaitan mulut ini dengan ibadah dan juga kesihatan diri. Wa mardatun lirabbi. Dan siwak ini juga adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala redha. Wa maskhatun lisyaitan, dan merupakan perkara yang membuat syaitan menjadi marah. Maka kata Imam Ghazali, kamu jangan tinggalkan. Wa salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bighairi siwak. Dan
satu solat yang dilakukan dengan bersiwak adalah lebih afdal ataupun lebih baik daripada 70 solat yang dilakukan tanpa siwak. Memang ada riwayat berkenaan dengan perkara ini, fadilat ini. Maka bila semakin kita bersih menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil sunnah Rasulullah SAW, iaitu menggunakan kayu arak. Kayu arak ni ialah kayu yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan siwak. Kemudian setelah kita melakukan siwak, jadi Imam Ghazali ajar kita kat sini siwak sebelum wuduk. Jadi kata sebahagian guru saya, siwak yang dituntut ketika nak bersolat tu ialah ketika berwuduk, iaitu sebelum berwuduk. Tapi kalau kita tengok dari segi amalan, ada sebahagian ulama bila dah qomat dan sebagainya, maka mereka akan bersiwak pada waktu itu juga. Ada yang berpandangan begitu, ada yang ambil zahir hadis, maknanya sebelum solat, betul-betul solat bersiwak. Tapi ada sebahagian guru saya mengatakan bahawa maksud bersiwak sebelum solat itu adalah ketika berwuduk, iaitu sebelum berwuduk kita bersiwak. Supaya apa? Supaya nanti bila kita nak solat nanti, kalau kita bersiwak dengan bersungguh-sungguh, sebab tu sebahagian ulama kata kalau kamu nak ambil pandangan bahawa bersiwak tu disunatkan sebelum solat, maka boleh, tapi jangan bersiwak dengan terlalu bersungguh-sungguh pada waktu itu. Ditakuti pertama, tengah-tengah gosok tu terluka. Jadi nak semayang dah ni tapi terluka pula. Sebab tu kena hilangkan dulu dia punya kesan darah tu. Ataupun bila gosok-gosok tu ada pula air liur ataupun air yang nak diludah ataupun nak dikeluarkan. Ataupun ada pula tertinggal kesan-kesan siwak itu di dalam mulut, takut menjadi ain yang membatalkan solat kalau tertelan. Jadi saya memang cenderung seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali, siwak ni disebut sebelum wuduk. Tapi siapa yang nak ambil pandangan untuk bersiwak sebelum solat dan juga sebelum wuduk, tak ada masalah. Cuma dinasihatkan kalau ambil pandangan bersiwak sebelum solat, bersiwak dengan mengambil syarat atau sekadarnya supaya tidak menyebabkan luka ataupun faktor-faktor yang kita sebutkan tadi lah. Kemudian kata Imam Ghazali, thumma jlis lil wudu, kemudian duduklah untuk melakukan wuduk. Jadi macam kita kata, Imam Ghazali menceritakan tentang adab yang sempurna. Duduklah untuk mengambil wuduk, mustaqbilal qiblah, dalam keadaan kamu menghadap ke kiblat. Jadi memang disunatkan kita menghadap ke kiblat ketika melakukan wuduk. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya kalau kita pergi kat tempat masjid ataupun surau, tak semestinya tempat wuduk dia tu menghadap ke kiblat. Ada yang membelakangi kiblat, ada yang menghadap ke kanan kiblat, ada yang menghadap ke kiri. Tapi kalau boleh kita cari pipe yang menghadap ke kiblat. Dan kalau boleh pihak masjid atau surau bila nak buat tempat wuduk, kalau boleh usahakan pipe yang paling banyak tu pipe yang menghadap ke kiblat, supaya sempurna orang yang menghadap ke kiblat ni. Kiblat ni dia adalah arah yang perlu kita hormati. Dalam hadis memang tak boleh kita meludah ke arah kiblat. Dan para orang yang dekat dengan Allah SWT sentiasa memerhatikan arah kiblat dan dipastikan dia tidak melanggar adab di situ. Jadi bila kita buat ibadat, seelok-eloknya berwirid kita menghadap kiblat, walaupun tak wajib, ataupun ketika wuduk kita menghadap kiblat. Ala mawdi'in murtafi'in kai la yusibaka rashash, kata Imam Ghazali. Dan tempat duduk tu tempat duduk yang tinggi sedikit, supaya engkau tidak terkena percikan air. Jadi kalau boleh duduk kat kawasan yang tempat yang tinggi sikit, ambil wuduk, supaya apa? Supaya air yang jatuh tu tak merencik kepada kamu lah. Kalau tidak nanti kan tak selesa nak bersolat dan sebagainya. Baik, kalau tempat tu tanah, boleh je kotor pakaian, walaupun tak membatalkan solat. Dan juga tak digalakkan kita mengambil wuduk di tempat-tempat yang boleh menimbulkan was-was, seperti tempat kita melakukan qada hajat. Sebenarnya kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Sebab zaman sekarang ni rumah banyak bersambung dengan tandas.
Tapi kalau boleh kalau kita buat rumah kita sendiri, ataupun kalau kita boleh design rumah kita design ada tempat wuduk yang tak perlu masuk tandas. Yang tidak sekali dengan tempat kita melakukan qada hajat. Itu yang sebaiknya lah. Jadi kita nak baca doa dengan suara kuat pun tak ada masalah. Tak ada isu rasa was-was dengan air-air yang terpencit di situ. Baik. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kata ketika kita nak menghadap kiblat tu, macam kita mulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita doa Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita doa supaya Allah pelihara kita daripada bisikan-bisikan syaitan dan daripada mereka datang kepada kita. Sebab memang dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut ada syaitan yang datang mewaswaskan kita ketika kita melakukan wuduk, namanya walhan. Namanya walhan. Itu syaitan yang akan mewaswaskan kita, dan kita kena ingat, kita kena hati-hati. Bila kita menggunakan air lebih daripada kadar yang patut, kalau air tu air daripada rumah kita, maka ulama kata hukumnya makruh, kerana kita melampau-lampau dalam melakukan ibadat. Tetapi kalau kita guna air daripada surau dan masjid, daripada sumber wakaf, maka lebih kita ambil air dengan keadaan was-was, basuh sampai 7 kali, 5 kali, hukumnya haram. Lebih daripada kali, hukumnya haram. Kerana apa? Kerana itu air wakaf, maka perlu digunakan dengan kadar yang diterima oleh uruf. Dengan kadar yang diterima oleh uruf. Sekarang ni memang dituntut 3 kali basuh. Tapi kita was-was, kita basuh sampai 5 kali, 7 kali. Maka jatuh hukum haram, sebab itu air amanah. Tapi kalau kita guna air rumah kita, maka itu jatuhnya hukum makruh. Melampau-lampau pada perkara yang halal. Baik. Thumma ghsil yadayka thalathan qabla an tudkhilahuma al-ina'a. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, basuh. Basuh tangan, bersihkan tangan kita ni. Bersihkan tangan kita ni. Okey. 3 kali sebelum kita masukkan tangan kita ni dalam bekas wuduk. Jadi ni ada perbahasan dia lah. Maksudnya kita masukkan tangan kita dalam bekas yang tak lebih dua kolah. Maka ulama membenarkan dengan niat irtiraf. Kalau kita tak keluar daripada khilaf, kita niatkan irtiraf. Kita niatkan tangan kita ni sebagai bekas. Kita mengambil cebok lah. Tangan kita ni sebagai pencebok. Jadi supaya apa? Supaya tak ada isu. Sebab apa? Kalau air digunakan pada kewajipan wuduk, maka dia akan jadi musta'mal. Tapi kita niat kita ikhtiraf. Kita niat kita ikhtiraf. Tapi sekarang ni paip kan, paip tak adalah isu ikhtiraf. Ataupun kalau kita guna kendi yang ada corong dia, tu kita pun tak ada isu ikhtiraf juga. Tapi kalau kita guna bekas yang kita masukkan tangan kita, ikhtiraf, kita seelok-eloknya niat ia sebagai bekas. Tangan kita tu sebagai bekas setelah kita basuhkan. Kemudian doa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali adalah waqulillahumma, ataupun waqul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu tuah, nasib baik dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada kesialan dan kemusnahan. Jadi doa-doa daripada wuduk ni, ulama kata datangnya daripada amalan-amalan para salafus soleh. Imam Nawawi kata tidak ada riwayat, dia datang daripada amalan salafus soleh. Tapi sebahagian ulama seperti Imam Khatib Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, beliau berkata ada asasnya. Walaupun lafaznya mungkin berbeza-beza, tapi asas tu ada dalam sunnah. Tapi ini perbahasan yang luas lah. Maknanya kalau kita tengok dalam sebahagian kitab doanya begini dan sebahagian kitab doanya begini, tak ada masalah. Okey, ini semuanya adalah apa kita panggil amalan-amalan yang diriwayatkan daripada ulama-ulama soleh yang terdahulu. Okey, basuh tangan, okey, dan baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Thumma nwi raf'al hadathi
aw istibahatas solah. Kemudian niatlah mengangkat hadas ataupun istibahatas solah, untuk mengharuskan solat. Sebab solat itu haram tanpa kesucian, tanpa wuduk. Anak kunci solat itu adalah wuduk. Okey, jadi doa ataupun niat mengangkat hadas ketika membasuh tangan itu pada waktu itu niat yang sunat. Bukan niat yang wajib. Pada waktu itu niat yang sunat. Niat yang wajib itu berlaku ketika kita membasuh awal muka kita. Ketika mula membasuh muka, dekat situlah niat yang wajib. Tetapi kita disunatkan memulakan niat di awal-awal basuh tangan lagi kita dah mula niat untuk mengambil wuduk ataupun mengangkat hadas kecil ataupun mengharuskan solat. Dan kata Imam Ghazali lagi, wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghaslil wajh fala yasihhu wudu'uk. Dan janganlah hilang, janganlah hendaknya hilang daripadamu niatmu sebelum kamu membasuh muka, maka wudukmu tidak sah. Jadi kita kena ingat tempoh kita berwuduk, tempoh kita berniat ketika basuh tangan, berkomor-komor, kita masukkan air dalam hidung, kita keluarkan air daripada hidung, itu disunatkan berniat. Tapi bila dah basuh muka, pada waktu itu niat wajib. Maka Imam Ghazali pesan pada kita, bila kita dah niat ketika bermula dengan membasuh tangan itu, maka jangan sampai kita terlupa niat tersebut sampai kita basuh muka. Sebab yang wajib itu ketika mula membasuh muka, maka jangan sampai hilang niat tu, kekal sampai basuh muka, niat lagi dengan mengangkat hadas ataupun melakukan wuduk ataupun mengharuskan solat. Jadi niat kat muka tu wajib, niat daripada awal tu sunat. Ya. Thumma khudh gharfatan li fika wa tamadmada biha thalathan. Okay. Kemudian ambil satu gharfah ataupun satu cebok ataupun satu apa kita panggil? Satu apa kita panggil? Apa kita, air lah, satu bekas air, okey, ataupun satu cebok air, lifika, bagi mulut kamu, ambil, dah basuh tangan, ambil dan berkumur dengannya 3 kali. Maksudnya buat 3 kali lah. Ambil, kumur, buang, ambil, kumur, buang, ambil, kumur, buang. Wa baligh fi raddil ma'i ila al-ghalsamah illa an takuna sha'iman. Dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh fi raddil ma', pada menyampaikan air ila al-ghalsamah, sampai ke kepala halkum ni. Maksudnya kalau boleh berkumur-kumur tu sampai ke dalam. Kumur dengan bersungguh-sungguh. Illa an takuna sha'iman, melainkan engkau dalam berkeadaan berpuasa. Maka ketika kita dalam berkeadaan berpuasa, bila kita nak solat, kita masih disunatkan untuk melakukan komor-komor, tetapi tidak disunatkan untuk bersungguh-sungguh ataupun mubalaghah. Jadi kalau kita mubalaghah ketika kita berpuasa, air sampai ke tekak dan jatuh sampai melepasi halkum kita, sampai masuk dalam perut kita, maka ia dikira sebagai membatalkan solat kerana kita melampau-lampau. Kecuali kalau kita berwuduk dengan berhati-hati tapi termasuk, itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Maka kata Imam Ghazali lagi, doanya ialah waqul Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku untuk membaca kitabmu dan banyak berzikir kepadamu, dan teguhkanlah aku dengan kata-kata yang kukuh, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi Imam Ghazali ajar pada kita adab untuk kita melakukan wuduk adalah dengan kita berdoa. Pada basuh tangan kita berdoa, pada kita nak berkumur-kumur kita berdoa. Mungkin dalam sebahagian lain kata Allahumma asqini min haudi nabiyyik. Ya Allah, berilah aku minum daripada telaga Nabi-Mu. Mungkin ada sebahagian kitab akan mencadangkan doa berikut. Tak ada masalah. Yang penting kalau boleh kita melakukan semua wuduk kita ni dengan adab yang sempurna. Dengan adab yang sempurna. Ya, termasuk dengan berdoa pada setiap anggota. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, "Thumma khudh ghurfatan li anfik." Kemudian ambillah satu bekas daripada air tu dengan tangan kamu tadi, masukkan dalam hidung. Wastanshiq biha thalathan, dan masukkan di dalam hidung 3 kali. 3 kali. Ini memang nampak macam susah. Tapi sebenar-benarnya ia sangat bagus untuk kesihatan kita. Kita ni ada khayshum, kita ni ada rongga hidung. Jadi dalam rongga hidung ni memang kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita bangun tidur pun kita disunat memasukkan air dalam hidung dan membersihkan rongga hidung kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahawa ia adalah daripada fitrah, iaitu daripada kesihatan, penjagaan badan yang betul. Bahkan kalau kita tengok tujuannya adalah untuk kita memastikan kita punya rongga hidung ini tidak kotor dengan lenderan-lenderan. Lendir-lendir tu kita amalkan, bersihkan kita punya rongga hidung ini. Ya. Wastanthir biha ma fil anfi min rutubah, dan keluarkan dengannya apa yang ada dalam hidung daripada kelembapan-kelembapan ataupun kelendiran-kelendiran. Kau boleh bagi bersih. Jadi kita ni Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengajar kita untuk menjaga menjaga sampai ke tahap kita menjaga kebersihan rongga hidung kita. Yang kita kenali dalam ilmu tajwid tu kita belajar ini khayshum. Kita diajar untuk menjaga kebersihan rongga hidung kita. Dan doanya waqul fil istinsyaqi, dan kata Imam Ghazali, dan sebutlah, ucapkanlah ketika kamu memasukkan air ke dalam hidung itu, okey, dan juga mengeluarkan istinsyaq dengan istinthar, masukkan dan keluarkan. Apa doa dia? Allahumma, ketika nak masukkan tu berdoa dia, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, baukanlah aku dengan bau syurga dan engkau redha dengan aku. Syurga ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT boleh dibau dalam riwayat 100 tahun perjalanan, ada yang sebut 500 tahun perjalanan. Jadi kalau tak salah juga ada 70 tahun perjalanan. Jadi maknanya syurga ni boleh dibau daripada jarak yang jauh. Tapi ada orang yang dijauhkan oleh Allah SWT daripada syurga, walaupun syurga ini mempunyai bau yang sangat wangi dalam tempoh perjalanan yang jauh, tapi dia tak dapat bau juga. Maknanya jauh benar dia daripada syurga. Dan kita doa supaya Allah baukan kita bau syurga. Tanda dekat kita nak masuk syurga lah, insya-Allah. Dan wafil istinthar, dan ketika kita mengeluarkan air, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada bau-bau api neraka dan bau daripada tempat tinggal yang buruk, iaitu neraka. Wa na'udzubillah. Kita minta Allah jauhkan kita daripada bukan sahaja neraka, dah bau-bau neraka itu sendiri. Neraka ni dia ada sungai yang dibuat daripada nanah, sungai daripada Allahu Akbar, daripada kemaluan-kemaluan penzina yang begitu busuk, nanah-nanah dan sebagainya. Maka moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada bau-bauan api neraka. Kita minta Allah baukan kita syurga dan jauhkan kita daripada bau-bau api neraka. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, thumma khudh ghurfatan liwajhik. Kemudian ambillah satu satu cebok lagi dengan tangan itu, okey, faghsil biha min mubtada'i tastihil jabhah. Ambil dan basuh bermula daripada
tempat apa kita panggil permulaan ni. Muka ni dia ada sifat dia ada had dia, ada had dia panjang dan lebar ataupun bujur dan lebar. Dia ada perbezaan di kalangan para ulama. Tapi yang disebut dalam mazhab Syafi'i dan yang disebutkan di sini ialah tempat kita panggil tempat mendatarnya ataupun tempat permulaan dahi, tempat permulaan dahi, okey, ila muntaha ma yuqbilu minadh-dhaqan, sehinggalah akhir apa yang datang menghadap daripada dagu, fitul pada panjang ataupun pada bujur muka. Jadi tak ada khilaf bermulanya. Sebahagian kitab disebut min manabiti sya'ri ra'si. Sebahagian kitab disebut daripada tempat tumbuh rambut yang biasa. Okey, tapi di apa kita panggil, kita lebihkan sikit basuhan tersebut, ya, supaya sempurna. Kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebahagian kitab sebut daripada tempat tumbuh rambut yang biasa. Di sini tempat mendatarnya dahi. Okey, tempat mendatarnya dahi. Okey, sampainya di yang kitab ni sebut di hujung apa yang datang daripada dagu. Az-zaqa ni dagu. Tapi sebahagian ulama yang guru-guru saya yang saya belajar, dia kata sampai kat sini, sampai di sini. Jadi saya tengok ada khilaf lah. Kalau Syekh Mustafa Bura, dia kata sampai kat dagu. Kalau saya belajar dengan Profesor Dr. Ibrahim Uqlah, dia kata sampai dekat sini. Sampai di dalam sebahagian kitab Al-Fiqh al-Madhahib Arba'ah oleh Imam Al-Jazari, dia sebut wa ma tahtadzaqani minal wajhi. Dan di sisi mazhab Syafi'i, apa yang berada di bawah dagu ni dikira daripada wajah. Jadi sebab tu kita eloknya kita berhati-hatilah, sebab ada khilaf ulama di sini, hatta dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kita tutup waktu nak solat, kita tutup lebih daripada dagu, lebih daripada dagu. Kalau orang perempuan lah ni, cerita orang perempuan, lebih daripada dagu. Tapi bila nak ambil wuduk, kita basuh sampai lebih daripada kadar ini. Supaya apa? Supaya kita dapat lebih bersikap warak. Kalau kita ambil salah satu pandangan pun tak ada masalah, tapi sebaik-baiknya kita ihtiyat. Jadi dalam bab wuduk kita lebihkan sampai sini baca basuh. Tapi bila kita nak tutup solat, kita tutup lebih daripada bahagian dagu ni. Supaya apa? Supaya kita dapat meraihkan perbezaan pandangan tersebut, dan kita lebih berhati-hati dalam ibadat kita. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ard, dan dari telinga sampai ke telinga, fil ard, pada lebar muka. Maksudnya telinga bukan muka, tapi kita kena wajib basuh sebahagian bertelinga. Supaya apa? Supaya sempurna basuhan muka kita. Jadi ulama kata wajib basuh sebahagian daripada kepala, wajib basuh sebahagian bertelinga, wajib basuh sebahagian daripada leher. Apa? Untuk memastikan basuhan wajah kita itu sempurna. Wa awsilil ma'a ila mawdi'it tahdhif, dan kata Imam Ghazali lagi, sampaikanlah air ke tempat tahdhif. Tahdhif ni wa huwa ma ya'tadun nisa'u tanhiyat asy-sya'ri anhu ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin. At-tahdhif ni, kata Imam Ghazali, adalah apa yang biasa dibuang oleh para wanita. Disebut bahawa orang Arab dulu dia nak besar, nak luaskan muka dia nampak luas, dia buang rambut-rambut dekat tahdhif ni. Pun ada khilaf, adakah tahdhif ini daripada muka ataupun tahdhif ini daripada tempat yang wajib dibasuh untuk menyempurnakan basuhan muka. Jadi kalau kita tengok, Imam Syafi'i beranggap dia daripada muka, tapi Imam Nawawi menganggap dia perlu diwajib dibasuh atas dasar ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi Imam Ghazali suruh kita basuh juga. Jadi tempat ni, kalau kita ambil tali ni, kita pacak dekat atas telinga ni, dan kita letak sampai dekat atas dahi ni, rambut yang ada dekat sini ni dia panggil maudhi'ut tahdhif. Jadi ini wajib dibasuh.
Dan satu lagi kaedah yang penting dalam fiqah ni, apa yang tumbuh di bahagian muka itu muka. Jadi orang perempuan ataupun orang lelaki pun kena hati-hati. Kalau apa yang tumbuh di bahagian muka itu muka, kita wajib basuh rambut tersebut sampai ke hujung. Kalau orang perempuan dia ada rambut yang tumbuh kat sini ni, dia kena basuh sampai rambut tu ke hujung. Kalau orang lelaki ada lalat, lepas tu lalat ni ada bulu panjang macam tu, dia kena basuh sampai ke hujung. Apa sahaja yang tumbuh di bahagian muka, maka hukumnya adalah muka wajib dibasuh sampai ke hujung kesemuanya. Kata Imam Ghazali, tahzir tu apa yang biasa dibawa oleh orang perempuan di antara kepala, telinga sampai ke bahagian tepi dahi ni. Samalah yang diterangkan tadi. Sebagian ulama sebut ambil tali tu, tak macam ni. A'ni ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi. Aku maksudkan, kata Imam Ghazali, apa yang ada dekat bahagian itu yang mengarahkan ke muka. Bahagian ini semua wajib dibasuh untuk menyempurnakan basuhan, ataupun sebagai ulama kata itu adalah muka. Wa awsilil ma'a ila manabiti syu'uril arba'ah. Dan hendaklah menyampaikan air ke tempat tumbuh bulu yang 4. Pertama, al-hajiban. Al-hajiban ni bulu kening kita lah. Bulu kening. Wasyariban, iaitu kita punya dua misai ni. Wal ahdab, itu bulu mata kita. Wal idharan, wa huma ma yuwazil udhunaini min mubtada'il lihyah. Apa kita panggil, idhar ni ialah yang tumbuh daripada tempat tumbuh rambut ni, janggut ni sampai ke telinga, yang apa kita panggil, yang bersebelahan dengan telinga ni. Wajib basuh. Wajib basuh. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyatil khafifah. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang nipis. Janggut yang nipis ni ialah yang kita nampak kulit dalam rambut tu, nampak kulit. Kalau kulit nampak dekat janggut tu, maka kita wajib sampaikan air sampai ke kulit. Itu dipanggil janggut yang nipis. Dunal kathifah, janggut yang tebal. Kalau janggut yang tebal, kita hanya wajib basuh yang zahir sahaja. Tak perlu sampai ke kulit. Yang kalau nipis wajib sampai ke kulit basuh, tapi kalau yang tebal hanya wajib basuh yang zahir sahaja. Sebahagian ulama berpandangan disunatkan tu kita nanti kita nak nyelati rambut tu, janggut yang tebal tu, disunatkan ambil air baru. Baik. Nanti kita terangkan. Dan ketika kita basuh muka tersebut, kalau guru saya dah ajar macam ni lah. Maksudnya bila kita buat ni, lepas tu pastikan basuh sebahagian daripada muka, telinga, apa semua. Lepas tu masukkan tangan sikit kat zahir hidung ni. Lepas tu ni bawah ni. Sebab dia berpandangan di sini bahagian muka. Tapi kalau kita tak berpandangan di muka pun, kita boleh kata ini ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Okey. Baik. Wa qul inda ghaslil wajhi, dan katakanlah ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Dan ucapkanlah doa ketika kamu membasuh muka tu, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan nur kurniaanmu pada hari di mana wajah-wajah para awliyamu menjadi putih. Dan jangan wala tusawwid wajhi, dan janganlah engkau hitamkan wajahku bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik, dan jangan engkau hitamkan wajahku pada hari di mana engkau jangan engkau hitamkan wajahku dengan kegelapan-kegelapan azabmu pada hari di mana wajah-wajah musuhmu menjadi hitam. Jadi ulama kata ahli-ahli bid'ah nanti, walaupun mereka ni banyak ibadat ke, banyak apa ke,
Tapi nanti dekat akhirat nanti mereka dibangkitkan dengan wajah yang hitam. Sebagian sahabat apabila menyebutkan tentang perkara ini, mereka kata yang berwajah hitam tu nanti adalah contohnya golongan-golongan khawarij, ahli-ahli bid'ah. Kemudian wala tatruk takhlil al-lihyatil kathah, dan jangan kamu tinggalkan untuk menyelat-nyelati janggut yang tebal tu. Macam kita kata tadi. Kita basuh muka, kemudian ada sebahagian ulama kata ambil air baru kita selati janggut yang tebal tu. Disunatkan. Basuh muka, ambil air baru, selati. Basuh muka, ambil air baru, selati. Siapa yang ada janggut yang tebal. Siapa janggut yang nipis wajib sampai ke apa kita panggil, sampai ke kulit. Dan apabila dia tumbuh dekat bahagian muka ni, kita kena, kalau orang tu ada janggut, dia kena basuh sampai ke hujung. Kalau janggut dia panjang macam ni contohnya, dia kena basuh sampai hujung. Sebab apa? Kaedah dia, apa yang tumbuh di muka itu adalah muka. Thumma ghsil yadaka al-yumna thumma al-yusra. Ma'a al-mirfaqaini ila ansafil adudain. Kemudian kata Imam Ghazali, basuhlah tanganmu yang kanan 3 kali. Dan basuh tangan kamu yang kiri 3 kali bersama dengan siku, bahkan sehingga separuh daripada tulang adud. Ni tulang adud namanya. Yang wajibnya melepasi siku, tapi kita sunat sampai pertengahan, sampai ke pertengahan. Sampai ke pertengahan. Tak payah sampai ke hujung, tapi sampai pertengahan tulang adud. Basuh. Baik. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadhi'al wudu. Dan sesungguhnya perhiasan di syurga nanti akan sampai di tempat sampainya anggota wudu. Bahkan anggota wudu ni kita disunatkan dia panggil tahjil dan ghurrah. Okey, supaya supaya kita luaskan basuhan-basuhan anggota kita ni, supaya apa? Supaya nanti dekat akhir nanti anggota-anggota wudu kita ni akan bercahaya. Dan Rasulullah SAW di antara cara baginda SAW mengenal umat baginda SAW adalah daripada cahaya-cahaya daripada anggota-anggota wudu. Wa qul inda ghaslil yumna, dan ketika kamu basuh tangan kanan kamu tu, apa doa dia? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah buku catatan amalanku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kalau kita dihisab dengan betul-betul hisab, Allahu Akbar, memang tak lepas lah. Kita minta hisab yang ringan. Kalau boleh tak nak dihisab, tapi itu sangat-sangat istimewa lah, orang yang istimewa. Kita ni moga-moga dihisab dengan orang, apa kita panggil, dengan hisab yang ringan. Itu tidak terlalu teliti. Kalau teliti habislah kita. Hisab yang syadid. Wa qul inda ghasli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Dan ketika kita basuh tangan kita yang kiri, maka bacalah doa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada engkau memberi kepadaku buku-buku amalanku dengan tangan kiriku ataupun daripada belakangku. Bahkan disebut ada orang yang dibengkokkan, orang dibengkokkan tangannya tu tak menghadap ke depan, ke belakang. Jadi buku amalan tu diberi dengan tangan kiri daripada belakang. Yazubillah. Itu tanda orang celaka lah. Tapi orang yang diterima buku amalan ni dengan tangan kanan, itu tanda orang yang insya-Allah akan bahagia dengan melihat kepada amalan-amalannya nanti. Jadi bayangkan, tengok, kita dalam melakukan wuduk, kita berdoa tentang tangan, ketika membasuh tangan, ketika membasuh mulut, ketika membasuh masukkan air dalam hidung, keluarkan air dalam hidung, ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, semuanya itu mengingatkan kita kepada
perjalanan akhirat kita. Allahu Akbar. Jadi dalam wuduk tu sendiri kita melihat adanya tanggungjawab yang peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui dan tanggungjawab yang kita akan dipersoalkan nanti ke akhirat. Wuduk tu saja. Sebab tu orang yang berwuduk dengan wuduk yang sebegini, dia akan dapat penghayatan dan dapat memperindahkan agamanya. Dia bukan wuduk kosong-kosong macam tu. Ini sebab tu Imam Ghazali kata ini adab. Adab. Bahkan kalau kita ada cincin, maka kalau cincin tu longgar, tak wajib kita gerak-gerakkan dia. Kita sunat sahaja. Tapi kalau cincin tu air tak masuk, melainkan dengan kita menggerak-gerakkannya, maka pada waktu itu kita diwajibkan untuk menggerakkan cincin yang kita pakai tersebut supaya air dapat masuk. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, thumma staw'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadaik wa tulsiqa ru'usa asabi'ka al-yumna bil yusra. Kemudian hendaklah engkau istau'ib, engkau apa kita panggil menyeluruhkan sapuan, di kepalamu, walaupun kadar wajib adalah hanya 3 helai rambut yang berada di atas kepala. Bila kita huraikan rambut tersebut, dia ada atas kepala. Itu saja yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini bukan cerita pasal wajib. Okay? Ini cerita pasal adab, iaitu kita nak cari yang sempurna. Jadi yang sempurnanya adalah kita menyapu keseluruhan kepala, pergi dan balik macam ni. Kita basahkan kita punya tangan, sebab kita bukan basuh, sapu. Kemudian kita dekatkan kita punya kepala hujung jari ini, kanan dan juga kiri ini. Kemudian kita letak di atas depan kepala kita. Kita lalukan dia sampai ke belakang kepala, sampai kofa ni. Okey. Kemudian kita kembalikan semula ke depan macam tu. 1, 2, 3. Itu yang sempurna. Walaupun yang wajib itu, ya macam ni dah sah dah. Okey, dah dapat 3 dah. Okey, tetapi yang sempurna itu kita basuh semua kepala kita. Okey. Kalau sekali, ini kira sekali. 1, ni 2. Jadi kena faham tu. Fahadhihi wa tumirruha afwan wa tada'ahuma ala muqaddamati ra'si. Letakkan kedua-duanya di depan kepala. Wa tumirruhuma ila al-qafa, lalu kan disampai ke belakang kepala, atas leher belakang ni. Summa taruddahuma ila al-muqaddimah, kemudian kembalikan dia semula ke depan. Fahadhihi marrah, ini baru dikira sekali. Taf'alu dhalika thalathan, kamu lakukannya 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, dan begitu juga lakukan 3 kali pada seluruh anggota-anggota yang tadi tu, yang anggota-anggota wuduk. 3 kali. Wa qul, dan ucapkanlah ketika kamu membasuh kepala, menyapu kepala kamu dengan air tu, apakah doanya? Allahumma ghashini bi rahmatik. Ya Allah, ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan kurniakanlah kepadaku daripada keberkatan-keberkatanmu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik, dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di mana hari tiada naungan melainkan naungan-Mu. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut-rambutku, bulu-buluku dan kulitku ke atas api neraka. Jadi bayangkan, itu doa kita. Kita minta kita dinaungi dengan rahmat, dengan berkat, dinaungi dengan naungan arasy pada hari akhirat nanti, dan semoga Allah SWT mengharamkan seluruh kulit kita, bulu-bulu rambut-rambut kita daripada api neraka. Thumma msah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian sapu juga
kedua-dua telingamu di bahagian dalam dan bahagian luar dan dalam. Bima in jadid, dengan air yang baru, bukan dengan air basuhan kepala. Ya, walaupun ini ada perbahasan dia, tapi dalam kitab ini disebut kita disunatkan ambil air baru. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Basuh kepala air yang tersendiri, basuh telinga pun dengan air yang baru, bukan air yang basuhan kepala. Ya. Jadi kita wa adkhil musabbihataika fi simakhay udhunaik, masukkan kedua-dua jari telunjukmu dalam lubang telingamu. Wamsah zahira udhunaika bi batini ibhamaika, basuhlah bahagian luar telinga kamu itu dengan dengan bahagian dalam jari ibu jari kamu tu, basuhnya tu. Dan dekat dalam basuh dengan tangan, luar dekat luar belakang tu basuh macam ni, tangan macam ni. Baik. Dan doa ketika kita membasuh telinga, wa qulillahumma, dan waqul, dan katakanlah olehmu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan atau firman-firman atau nas-nas, lalu fayattabi'una ahsanah, lalu dia mengikut apa yang baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, dengarkanlah aku seruan syurga, penyeru syurga. Seruan penyeru syurga. Ada sebahagian kitab kata penyeru syurga ni adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ma'al abrar, bersama orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian thummamsah raqabatak. Kemudian Imam Ghazali anjurkan dalam kitab ini supaya kita basuh kita punya bahagian leher ni. Jadi ini perkara khilaf leher dekat-dekat bahu ni, ya. Ini adalah perkara khilaf dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menganggap ia bukan perkara yang sunat. Tapi Imam Ghazali dalam kitab Bidadul Hidayah menganggap ia adalah perkara yang sunat. Dan jika tak silap saya, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi mengatakan ia adalah sunat. Jadi sebab tu kita tengok dalam sebahagian kitab-kitab ulama Melayu pun ada anjurkan kita basuh sebahagian daripada riqab ni, leher bahagian belakang dekat bahu ke ni, sunat. Ada sebahagian kitab Melayu sebut macam tu. Ada sebahagian guru saya dia ajar basuh tu ketika basuh muka. Tak apalah, tak ada masalah. Cuma kita katakan imam pandangan muktamad tidak disunatkan basuh leher dan juga berdekatan dengan bahu ni. Tetapi Imam Ghazali berpandangan dalam kitab Bidadul Hidayah disunatkan kita membasuh, menyapu air di bahagian belakang leher ini dekat dengan bahu ni. Dan kata Imam Ghazali, dan kemudian basuhlah kamu punya leher ni dan dekat dengan bahu ni, okey, bahagian belakang raqabah kamu ini, dan katakanlah Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah bebaskan bahuku daripada api neraka, wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung denganmu daripada rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Ya. Kemudian thummaghsil rijlakal yumna, kemudian basuhlah kaki kamu yang kanan. Thummal yusra ma'al ka'bain, basuh kaki kanan 3 kali, kemudian basuh kaki kiri, dan kedua-duanya 3 kali sehingga ke buku lali. Itu kadar yang wajib, itu selepas sampai ke buku lali, itu lebih sikit daripada buku lali sikit. Okey. Tapi disunatkan sampai separuh betis. Disunatkan dalam mazhab Syafi'i sampai separuh betis. Okey. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra. Dan selatilah dengan jari kelingking tangan kiri. Selatilah jari-jari kaki tu dengan jari kelingking tangan kiri. Asabi'a rijlikal yumna, maka kata Imam Ghazali, dan selatilah jari-jari kaki kanan kamu itu dengan jari kelingking tangan kiri. Mubtadi'an min khinsiriha, mula daripada kelingking kaki kanan. Okey. Hatta takhtima bi khinsiril yusra, sehingga kamu menghabiskannya dengan jari kelingking kaki kiri. Wa tudkhilul isba'a
min asfal, dan kamu masukkan jari itu, ini macam kaki kita basuh ni, basuh. Tu basuh. Dengan tangan kiri juga kita basuh sini. Daripada bawah. Jadi zahir daripada kitab Baitul Hidayah ni, tangan kiri digunakan untuk menyelat kaki kanan dan juga digunakan untuk menyelat-nyelat kaki kiri. Jadi adab. Biasa yang kadang-kadang kita nampak orang buat, tangan kiri untuk kaki kanan, tangan kanan untuk kaki kiri. Tapi dalam adab kitab Baitul Hidayah ni, zahirnya Imam Ghazali menganjurkan kedua-duanya dengan tangan kiri basuh. Daripada kelingking jari, kelingking kaki kanan sampai dah basuh kaki kanan, kemudian kita gunakan tangan kiri juga basuh daripada celah ibu jari kaki kiri sampai ujung kaki kiri. Jadi kita gunakan kaki kiri untuk basuh kedua-dua belah kaki. Jadi ini dinamakan sebagai adab. Jadi dinamakan sebagai adab. Dan waqul, dan sebutlah, Allahumma thabbit qadamayya ala sirati yawma tazillul aqdamu finnar. Ya Allah, tetapkanlah kedua-dua kakiku di atas titian sirat pada hari di mana kaki-kaki akan tergelincir ke dalam api neraka. Jadi kalau kita baca dalam riwayat untuk kita pergi ke syurga Allah SWT ni, dia ada sirat. Sirat ni 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Di bawah ni ada api neraka. Dan para nabi berada di tepi-tepi berdoa, Ya Rabbi salim, salim. Ada yang melintas macam kilat, ada melintas macam burung, ada melintas macam kuda, ada melintas merangkak dan sebagainya. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melintasi titian sirat tu, Allah teguhkan kaki kita supaya tak tergelincir masuk dalam api neraka. Itu yang kita katakan bahawa wuduk dalam adab ini, kita wuduk dalam menghadirkan peristiwa-peristiwa akhirat yang akan kita lalui, dan kita minta Allah selamatkan kita dalam setiap peristiwa-peristiwa tersebut. Wa kadzalika taghsilul yusra wa taqul. Dan begitu juga kamu basuh kaki kiri kamu, dan doanya ialah Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati yauma tazillu aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincirnya kakiku ini daripada titian sirat pada hari di mana kaki-kaki para munafikin akan tergelincir jatuh dalam api neraka, wal a'yadzubillah. Neraka ni dia ada darakat. Kalau syurga ada darajat. Tapi neraka ni dia punya darakat yang pertama sekali tu namanya Jahannam. Kalau orang mukmin, kalau dia ditakdirkanlah masuk dalam api neraka pun, dia hanya akan masuk api neraka Jahannam. Api neraka yang bawah lagi tu, neraka hutamahnya, hawiyahnya, itu bukan untuk orang mukmin. Sebab tu kata Rasulullah, nanti akan ada orang mukmin yang dikeluarkan daripada api neraka dan dikenali dalam syurga nanti dengan nama Jahannamiyun. Kemudian warfa'il ma'a ila ansafis saqain. Dan kata Imam Ghazali, dan naikkan air, iaitu basuh sampai ke separuh daripada betis. Macam kita kata tadi, basuh tangan separuh daripada tulang adud. Bila basuh kaki disunatkan sampai ke separuh betis. Walaupun pernah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu basuh hampir sampai ke lutut. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan basuh sampai ke separuh betis. Itu termasuk dalam tahjil wal ghurrah, tahjil ataupun tahjil wal ghurrah. Wara'it takrar thalathan fi jami'i af'alik, dan perhatikanlah untuk ulang sebanyak 3 kali dalam semua perbuatanmu. Mungkin masalah waktu, tapi saya akan cuba habis sedikit lagi. Saya akan cuba lengkapkan sedikit lagi. Kalau ada berbaki, kita sambung pada masa akan datang. Maka kata Imam Ghazali lagi, fa idza faraghta minal wudu', dan apabila kamu selesai melakukan wudu', maka berdoalah. Faqul. Jadi kita sangat-sangat dianjurkan supaya berdoa setelah melakukan wudu'. Disebut dalam riwayat
akan dibukakan kepada kita ke 88 pintu syurga. Bayangkan orang yang berwuduk dalam keadaan begini, dengan penuh adab, menghadirkan peristiwa-peristiwa akhirat yang berkaitan dengan anggota-anggota wuduknya. Jadi kemudian dia berdoa, faqul, pertama dia asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini jelas, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dialah semata-mata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci-Mu ya Allah dan dengan pujian bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi, aku telah melakukan banyak dosa, kesalahan, dan aku telah menzalimi diriku. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun daripadamu dan aku bertaubat kepadamu. Faghfirli wa tub alai, innaka antat tawwabur rahim, berilah keampunan kepadaku dan kurnialah taubat ke atasku, sesungguhnya Engkau maha menerima taubat lagi maha pengasih. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang sentiasa bertaubat, jadikanlah aku daripada seorang yang sentiasa menyucikan dirinya. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku daripada para hamba-Mu yang saleh. Wa ja'alni saburan syakura, jadikanlah aku orang yang sabar lagi bersyukur. Wa ja'alni azkuruka dzikran katsira, jadikanlah aku daripada orang yang sentiasa berzikir padamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku bertasbih kepadamu pagi dan petang. Jadi versi atau lafaz doa ni ada banyak. Ada banyak riwayat, ada banyak sedikitlah, maksudnya asasnya sama tapi variasinya ada berbeza-beza. Ada dalam kitab Bidatul Hidayah, mungkin dalam kitab lain menganjurkan doa yang lebih ringkas lagi. Subhanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin, dan seterusnya lah. Jadi mana-mana riwayat tak ada masalah. Cuma kita nampak riwayat Imam yang dicadangkan oleh Imam Ghazali ni riwayat yang kita panggil lebih lengkap dan panjang. Kat situ semua ada, syahadah tauhid ada, syahadah tasdiq ada, tasbih ada, tahmid ada, iktiraf dengan dosa ada, istighfar ada, taubat ada, mohon keampunan ada, menyebut nama Asmaul Husna ada, kemudian meminta Allah jadikan kita daripada orang yang bertaubat dan sebagainya, semua ada di situ. Jadi kalau kita dekat sebahagian bandar di Yaman lah, antara di Yaman, orang yang nak pakai serban ni dia kena hafal dulu doa-doa yang ada dalam kitab Bidatul Hidayah. Sebab tu orang yang dapat mengkhatamkan kitab Bidatul Hidayah ni dan menghafal doa-doa dan hukum ahkam di dalamnya boleh dipanggil sebagai faqih kecil atau sufi kecil. Tapi dengan syarat dia hafal lah doa-doa tu. Jadi dulu, sekarang ni pun ada sebagian ulama, kalau nak anak dia pakai serban, kena hafal dulu doa-doa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Habis belajar kitab Bidayatul Hidayah, hafal doa-doa, nanti dia akan pakaikan anak dia serban. Maknanya dah ada asas lah dalam ilmu. Tu yang kita kata kitab Bidayatul Hidayah ni dia sebagai kitab yang asas tasawuf. Tasawuf bukan maknanya meninggalkan fiqh, tetapi dia menyempurnakan, melengkapkan perbahasan tauhid dan perbahasan fiqh. Bukan tasawuf itu memisahkan dirinya daripada perbahasan tauhid dan fiqh, tidak. Sebab tu dia kata orang yang khatam Bidatul Hidayah ni dipanggil alim kecil ke, faqih kecil ke, sufi kecil ke, dan sebagai penghargaan dipakaikan pakaian serban, dipakaikan serban. Kalau boleh tuan-tuan hafal doa-doa ini. Maka kata Imam Ghazali, saya tutup dengan faqrah ini, dengan paragraf ini. Faman qara'a hadhihi ad-da'awat fi wudu'ihi, siapa yang membaca doa-doa ini dalam wuduknya, kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi, maka akan keluarlah segala kesalahan-kesalahannya daripada anggota-anggotanya. Menjaga anggota ni adalah asas dalam ibadat. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatam, dan akan dicop ke atas wuduknya ini dengan cop, maknanya sempurna.
Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan wuduk ini akan diangkat sehingga ke bawah arasy. Kalau kita baca dalam sebahagian hadis, tasbih-tasbih kita ni bila kita baca, dia akan pergi terbang di sekeliling arasy, akan menyebut nama kita, berdoa untuk kita di keliling arasy. Maka kata Imam Ghazali, wuduk yang sebegini akan diangkat di bawah arasy. Fala yazalu yusabbihullaha ta'ala, dan wuduk ini akan sentiasa bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisuhu, dan menyucikannya, wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan ditulis baginya pahala tersebut sehingga hari kiamat. Ya. Jadi kalau perkara-perkara riwayat berkenaan dengan tasbih-tasbih tu, bertasbih di sekeliling arasy tu, memang ada riwayat berkenaannya, dan ulama kata berkenaan dengan amalan ini, walaupun ada riwayat-riwayat dhaif, tapi dhaif itu diamalkan dalam perkara-perkara fadilat amalan. Jadi bayangkan, saya tutup di sinilah, walaupun ada lagi. Bayangkan kalau setiap kali kita berwuduk dengan wuduk yang sebegini, macam mana? Sebab itulah wuduk itu boleh membuka ke 88 pintu syurga. Sebab dia seolah-olah kita membersihkan diri dan bertaubat daripada seluruh dosa, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dalam setiap perjalanan kita dalam urusan akhirat kita. Jadi kalau macam ni kita berwuduk, maka insya-Allah dia akan membantu kualiti solat yang kita akan lakukan nanti. Kalau wuduk kita gopoh, kita tidak beradab, solat kita pun tidak akan sempurna adab rohaninya. Kunci kekhusyukan solat ada pada kesempurnaan wuduk. Jadi insya-Allah setakat ini sahaja dulu kali ini. Insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang, menyempurnakan beberapa perkara berkenaan dengan adab-adab wuduk, kemudian berkenaan dengan mandi wajib, dan seterusnya dengan bab tayamum, insya-Allah. Saya tangguhkan pengajian atau perbincangan kita di sini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر،